Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Bersiaran bersama saya Nurida Umur dalam Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini sememangnya hari yang begitu istimewa sekali. Dan hari ini telah pun memasuki, tak silap saya, sekitar hari yang ke-17 ya, kita berpuasa. Selamat menjalani ibadah berpuasa dan tetap kekal segar, sihat, ceria dan bertenaga. Kerana bulan berpuasa ini bukanlah satu alasan untuk kita berasa lesu, meskipun cuaca ketika ini kita sedia maklum ya, tidak begitu mengizinkan. Apapun, pastikan waktu ketika anda bersahur ambil air yang secukupnya, dan orang kata apa, ambil makanan yang secukupnya untuk kekal sihat bertenaga. Okey, baiklah, hari ini yang paling istimewa sekali pastinya kita nak menyentuh mengenai hari ini adalah merupakan hari Nuzul Al-Quran. Kalau kita imbau balik sejarah pada hari ini memberi pengertian yang cukup besar kepada umat Islam, khasnya apabila pada tarikh inilah pada 17 Ramadan ketika usia Nabi Muhammad 41 tahun, Al-Quran pertama kalinya diturunkan. Dan dengan surah pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq, dan tempoh penurunan Al-Quran ini berperingkat-peringkat selama 23 tahun penuh dengan penceritaan untuk menjadi pelita kehidupan umat Islam khasnya. Dan semoga dengan adanya Al-Quran pada hari ini akan memberikan manfaat pada umat Islam dalam memandu kehidupan harian mereka. Dan seperti biasa, kita nak sentuh mengenai apa yang berlaku pada semalam yang kita kongsikan, kita ulahkan pada hari ini melalui portal bernama, iaitu mengenai dasar buku negara diteliti semula. Ya, bagi bertujuan memastikan terus kekal relevan dengan keperluan semasa dan juga masa hadapan. Demikian ya, menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Beliau berkata ini kerana beberapa elemen penting yang digariskan dalam dasar buku negara, antaranya berkaitan pembudayaan membaca, penerbitan dan pembukuan yang tidak pernah disemak sejak dasar itu diperkenalkan 39 tahun lepas, iaitu pada 27 November 1985. Begitu lama sekali ya, dasar buku negara ini tidak disemak semula. Dah lebih 30 tahun saya kira, dalam usia hampir 39 tahun. Dan beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan buku kanak-kanak dan remaja selepas sempena seminar kebangsaan penerbitan buku bahasa Melayu Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada semalam. Pada majlis itu juga ya, Fadlina Siddiq turut mengumumkan peruntukan RM2 juta daripada dana penggerak industri buku negara bagi menggalakkan penerbitan buku kanak-kanak di dalam negara. Dan ini masanya untuk kembali semula menggalakkan golongan muda, golongan warga Malaysia khasnya untuk kembali membaca. Dan beliau berkata penerbit yang berminat boleh memohon dan menyediakan cadangan penerbitan buku kanak-kanak yang bersesuaian bagi dipertimbangkan sebuah jawatan kuasa. Dan dasar buku negara ini seharusnya diteliti untuk melahirkan persefahaman serta perdamaian antara masyarakat yang berbilang bangsa dalam pelbagai budaya ketika ini, yang seharusnya diambil kira dan seharusnya lebih ditekankan untuk menjaga perpaduan sesama kita. Dan bercakap mengenai dasar buku negara ini, kementerian telah mewujudkan juga jawatan kuasa khas susulan difahamkan ya, minat pelajar ketika ini yang dikatakan kurang berminat terhadap STEM telah pun merosot. Dan ini pula berita seterusnya di mana kerajaan bercadang untuk membina pusat pengurusan sister panel solar, di mana kerajaan menerusi agensi kawal selia berkaitan sedang meneroka aspek pengurusan sisa panel solar yang dijangka meningkat secara mendadak apabila tempoh hayat ataupun pengoperasian loji jana kuasa solar tamat. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air iaitu Akmal Nasrullah Nasir berkata hal itu termasuk cadangan membangunkan pusat pengumpulan dan perolehan kembali panel solar secara khusus ataupun berpusat, serta menetapkan perluasan tanggungjawab pengeluar terhadap komponen ataupun panel solar yang digunakan. Mengenai pemasangan sistem solar di pedalaman dan di luar bandar pula ya, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menyambut baik cadangan untuk kerjasama dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah selaku kementerian yang bertanggungjawab merancang dan juga membangunkan infrastruktur luar bandar. Demikian antara cadangan kerajaan untuk membina pusat pengurusan sisa panel solar ini, dilihat antara cadangan yang baik sebenarnya, dan ini antara yang dapat kita kongsikan dalam portal bernama. Dan seperti biasa,
tak lengkap rasanya kalau kita tak beralih kepada laporan cuaca, kerana hari ini Hari Nuzul Al-Quran, saya percaya ada sesetengah kawasan yang bercuti pada hari inilah masanya untuk membeli belah saat-saat akhir ataupun untuk membeli belah keperluan untuk Aidilfitri ini. Cuaca sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Nak tengok cuaca hari ini bagaimana, dan seterusnya langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai Wisla. Saksikan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bin Selasantiran dari Bilik Berita. Kita mulakan dengan laporan ini. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan meraihkan kira-kira 700 jemputan termasuk duta dan perwakilan asing pada majlis berbuka puasa di Wisma Putra Putrajaya. Beliau ketika berucap berkata Malaysia sebuah negara yang beruntung kerana tinggal dalam suasana aman jika dibanding dengan setengah negara yang lain yang ditimpa peperangan dan pelbagai isu yang lain. Kalau kita bandingkan dengan setengah rakyat di negara-negara lain, mereka berpuasa bukan satu bulan Ramadan, tetapi mereka berpuasa sepanjang tahun. Tak cukup makan, kebuluran, perang, dan macam-macam. Jadi mari kita terus bersyukur kehadap Allah SWT. Di atas nikmat kita tinggal di dalam negara yang aman. Dan kita pastikan supaya nikmat Allah Ta'ala ini akan terus dapat kita nikmati. Turut hadir menyerikan Majlis Menteri Pendidikan Tinggi yang sebelum ini memegang portfolio Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta wakil dari Pertubuhan Berita Nasional Malaysia iaitu pengerusi bernama Datuk Seri Wong Chun Wai. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi semalam melancarkan Akademi Al-Quran Wilayah Persekutuan Aqwa yang bertujuan melahirkan lebih ramai qori dan qoriah berkualiti pada masa hadapan. Pelancaran Aqwa disempurnakan pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Said Kamarul Zaman Said Kabir yang mewakili Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar. Katanya Aqwa beroperasi sepenuhnya di Masjid Wilayah Persekutuan dan menganjurkan kelas pengajian pada Sabtu setiap minggu dalam tempoh 9 jam. 31 qori dan qoriah dari Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan telah dipilih menyertai Aqwa bagi kumpulan pertama, manakala 7 tenaga pengajar dilantik dalam kalangan pensyarah bidang Taranum serta mantan Johan Qari dan qariah peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada majlis tersebut turut diadakan program sambutan Nuzul Al-Quran peringkat wilayah persekutuan yang dihadiri 300 peserta membabitkan pelajar universiti awam dan swasta, institusi tahfiz sekitar Kuala Lumpur, masyarakat awam serta wakil agensi kerajaan dan swasta. MIC tidak akan meletakkan calon pada pilihan raya kecil kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu susulan kekosongan kerusi berkenaan baru-baru ini. Presiden MIC Tan Sri S.A. Wigneswaran berkata tiada sebab untuk MIC bertanding kerana ia bukan kerusi parti itu. We are not going to demand seats that we lose. We are in the component to ensure that the component wins. That has always been our motto. Selain itu, jelasnya MIC adalah satu daripada gabungan parti kerajaan yang memerintah. Tan Sri Wigneswaran berkata demikian pada sidang media selepas proses pencalonan jawatan Presiden parti itu di Ibu Pejabat MIC semalam yang menyaksikan beliau mempertahankan jawatan sebagai Presiden MIC buat kali ketiga berturut-turut.
Minggu lalu, Pejabat Speaker Dun Selangor mengisytiharkan kekosongan kerusi Dun Kuala Kubu baharu susulan kematian Ahli Dewan Undangan Negeri Lee Ki Hiong akibat kanser. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Okey Ashraf, waktu-waktu dah lagi seminggu lebih berbaki kan nak raya. Hari ini pula Hari Nuzul Quran. Saya percaya ramai antara kita yang meninjau hari apalah, bilalah, kat manalah nak membeli belah. Kalau dekat Kuala Lumpur ni mana tidaknya kita ada satu lagi acara yang saya kira acara tahun raya wajib untuk datang sebab semuanya ada, tak payah nak pening kepala pergi dekat area A, area B, area C, tak perlu. Satu tempat je boleh dapatkan semua perkara. Wow, menariknya. Itu yang kita nak cakap pada hari ini, iaitu mengenai Star Vendors KLCC Mega Raya Fest 2024. Jangan lepaskan peluang, dan tanpa membuang masa kita nak perkenalkan tetamu di studio pastinya. Ya, kita ada the one and only Ifah Razia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Nuzul Quran hari ni. Alhamdulillah. Kak Ifah. Ya. Kembali lagi tahun Kembali ini. lagi. Pasti extravaganza. Mesti. Tak nak menghampakan tetamu yang datang. Ya. Untuk kali ini, tentunya kita nak tahu kelainan yang dibawa oleh Star Vendors. Setiap tahun kita bawakan Star Vendor ni pasti mega. Di mana-mana saja pun. Kita pergi negeri mana pun. Yang pasti ni setiap tahun inilah paling besar, paling mega. Setahun sekali kita buat. Ini adalah kali kedua kita buat di KLCC Convention Centre. Pada tahun lepas kita dapat pecahkan rekod selama 100 jam tanpa henti. Malaysia Book of Record. So tahun ni tak ada siapa nak berani pecahkan rekod kita orang. Kita masih okeylah maintain 72 jam untuk 4 hari 3 malam. Tanpa henti. Tanpa henti 24 jam. Datanglah bershopping pukul 3 pagi ke, pukul 12 malam ke, pukul subuh waktu pagi ke, lepas sahur ke. Sebelum sahur Pukul 8 pagi memang kita tak tutup langsung. Bermula pada 29 Mac, sehari je lagi, sampailah 1 April nanti. Itu dia, jangan lepaskan peluang. Harus datang bershopping raya. Saya tak wajib terus. Wajib. Kena wajib. Itu dia. Nak tahu juga kali ni Kak Ifah, apakah kelainan yang dibawakan oleh Star Vendor kali ni, dan berapa pula penyertaan usahawan dalam Star Vendor? Okey, penyertaan usahawan pada kali ini kurang sikitlah berbanding pada tahun lepas, sebab tahun lepas kita buka lebih besar hall ya, daripada hall 1 sampai hall 5. Tahun ni kita buka hall 4 dan hall 5 saja di KL Convention Centre. Jadi usahawan yang turut serta 300 orang usahawan, 300 vendors, 300 branding. Dan juga kita bawakan juga di antara yang 300 tu 75 orang selebriti dan influencer bersama kita sepanjang 72 jam tanpa henti nanti. So memang menarik kat situ, dan kita ada buat bagi duit raya sebanyak RM100,000. Siapa yang datang, pengunjung yang paling terawal akan dapat sakau duit raya. Kalau anda boleh tengok sekarang ni, yang duduk dalam peti tu, kita bagi duit raya sakau tu sebelum nak masuk ke pintu utama. Jadi kita bukakan pintu utama kita tepat pukul 8 malam esok malam, selepas berbuka puasa, sampailah kita tutup balik pintu kita pada 12.30 hari 1 April nanti. Dan kita akan buat ada peraduan beli dan menang. Okey, beli dan menang sekiranya anda beli daripada booth di Sugar Bomb, B Society, akan dapat membawa pulang wang tunai juga sebanyak RM100,000. Okey, dan juga sebuah kereta. Ni Syuib sepatu nak bagi sebuah kereta Audi TT. Dan juga 5 buah iPhone. Dan Sugar Bomb ada bagi satu lagi sebuah Alza, kereta Alza. Ada 2 kereta lah Ada maksudnya? 2 kereta, 2 branding yang berbeza, 2 hadiah yang berbeza. Maknanya Sugar Bomb ada juga bagi 3 buah iPhone, B Society 5 buah iPhone, duit wang tunai RM100,000. Wow. Sugar Bomb bagi RM200. RM200,000. Sorry, RM200. Yang bagi kan. Jadi kepada pembeli-pembeli terawal yang dapat masuk peraduan menang ni, beli dan menang, akan berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah ni semua. Menarik ni kat sana. Rambang mata saya pinau-pinau. Bukan sekadar perabot baru, baju raya baru. Barang kemas pun ada dijual. Barang kemas baru nak sebut tadi. Property pun ada dijual. Jual rumah, bukan saja songkok, kain samping, baju tudung, apa semua. Semua barang yang
dijual kat sana. All in lah. All in. Maknanya betul cakap Ashraf tadi, tidak perlu pergi mana-mana, hanya ke satu tempat dia di bawah satu bumbung di Star Vendors, KLCC Mega Raya Fest. Anda dapati macam-macam ada kat sana. Satu family. Kita punya target market bukan pada anak-anak muda, tapi target market kita adalah family. So datanglah, bawa tok ke nenek ke mak ke bapa ke anak-anak, datang ramai-ramai. Orang kata datang bawa badan je dulu, balik berangkut-angkut lah. Pastikan cukup kaki tangan semua nak membawa barang-barang. Tapi kalau tak cukup, Nurul, wang tunai anda, kita takut juga kan time musim-musim perayaan ni kan, takut orang kocek yalah, curi-curi ke apa semua kan, pickpocket ke apa semua kan. Kita cashless je. Kita gunakan Afin Bank bersama kita. Afin Bank tak bijak kan? Jadi senang aja. Kita bawa aja. Pakailah debit card ke credit card ke whatever ke, nak ada terminal card semua daripada Afin Bank. Swipe pun boleh je sekarang. Senang aja, mudah dan je. Saya kira kalau macam saya lelaki ni kan, ada anak, ada bini kan, bagi duit sikit dah, pergi gerak terus cari sendiri barang-barang. Ya, betul sekarang ni. Bukan sekadar baju raya baru, kereta raya mana tahu? Kereta raya baru pun ada. Okey, tadi disebut bahawasanya yang melibatkan juga artis juga influencer. Mungkin kita nak tahu jugalah, pasti tetamu yang datang ni nak tahu siapakah artis-artis yang akan bersama dengan Star Vendor untuk kali ni, dan mereka pastilah tak nak lepaskan peluang. Orang kata nak beraya juga dengan artis kan. Ini merupakan event yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Ini adalah edisi yang ke-15. Okey, sepanjang wujudnya Star Vendor ni dekat muka bumi ni. Bermula pada 2019 sampailah hari ini edisi ke-15. So artis yang akan turut bersama kita menjayakan sepanjang event ini berlangsung adalah nombor satu lah, artis nombor satu negara lah. Kalau dia ada, I jadi nombor 2. Kan, Datuk Seri Siti Nurhaliza lah yang pastinya akan turut bersama kita. Kita ada Era Fazira. Kita ada Aina Abdul untuk membuat persembahan pada 31 Mac nanti. Datang ramai-ramai. Mana peminat-peminat Aina Abdul ni? Kena datang nak tengok persembahan lagu terbaru daripada Aina Abdul. Selain pada Datuk T akan bawa persembahan juga sambil meet and greet dengan peminat-peminat ni untuk membeli produk di Simplicity kan. Era Fazira pun ada produk dia juga, dan ramai lagi artis tu. Kita ada Bella Astila. Artis viral pun kita bawa. Influencer pun kita bawa. Semuanya adalah. Saya ni ibaratnya penunggu setia lah di KL Convention Center tu. Saya penyambut tetamu, saya lah tuan rumah, saya lah MC, saya lah menyanyi, saya lah tukar sapu sampah, semuanya saya. Serba boleh, itulah serba dia boleh. Okey, dan Kak Ifah, kita nak tahu juga, nak jemput juga kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton hari ini, kenapa mereka wajib datang ke Star Vendor? Okey, wajib datang kerana adalah percuma. Masuk adalah percuma, tak ada bayaran langsung. Dan parking pula kita bagi, biasalah KLCC kan. Orang bila dengar KLCC mahal. No, KLCC kita bagi flat rate untuk pengunjung-pengunjung yang datang di Star Vendor. So datanglah, bawalah satu family, bawa, kalau duit cash tu tak cukup, tak apa, boleh cashless saja kat sana. Kan, lepas tu kita ada macam-macam daripada hujung rambut sampai hujung kaki. You nak apa semuanya ada. Yang tak jual orang aja kat situ. Kan? Nak apa semua. Saya sendiri jual kerepek Divas. Nak dapatkan kerepek saya dengan produk kecantikan saya pun, skudia pun ada kat situ. Akan dilancarkan di Star Vendor nanti. Nak kekal cantik macam Kak Ifah sekarang ni, masih lagi on top. Boleh terus cepat serbu. Okey, tahun ni sebut tadi 15 tahun. Satu perjalanan cukup panjang. Nak tanya juga Kak Ifah kan, apa Kak Ifah punya rahsia ni untuk mengekalkan supaya brand jenama Star Vendor ni terus kekal dalam pasaran, dan paling penting juga mempunyai nilai kualiti brand ni. Sebab kita ni dah pecah rekod 2 kali Malaysia Book of Record, dah dapat banyak award. Kita pun dapat daripada Business Bumi Putra Excellent Award dah 2 kali, dah masuk tahun ketiga kan. Saya berkolaborasi menjadi rakan strategik untuk Business Bumi Putra Excellent Award ni. Ini dah merupakan kali ketiga dengan mereka, dan benda ni bukan untuk saya juga, untuk brand Star Vendor juga, tetapi untuk usahawan-usahawan kita yang Bumi Putra yang turut bersama kita sepanjang event ni berlangsung. Saya untuk mendapat keyakinan vendors ni daripada usahawan ni bukan mudah. Jadi kita ni jangan ada black record lah sebenarnya kan. Jadi kalau kita kata, kalau kita perlu benda tu nak refund ke apa, kita refund, jangan potong ada. Jadi saya ni mungkin disebabkan saya tak pernah ada nak scam
orang ke track record yang bagus, mungkin itulah menjadi orang cakap, oh bila dengar branding star vendor dia, yes, kita harus masuk, kita harus join. Kalau tak join, rugi. Sangat merugikan. Sebab marketing dia memang dahsyat, luar biasa. Memang kalau tengok billboard satu Kuala Lumpur ni depan KLCC sampai ke PJ tu semua ada. Kan radio pun semua keluar. Kan sampai tengok kita datang sini bernama pada pagi ini pun nampak marketing yang kita buat untuk pengunjung-pengunjung, untuk vendor-vendor kita, untuk mencapai target jualan mereka. Itu yang paling penting kita menyasarkan. Dan tahun ni saya menyasarkan 2 juta pengunjung yang akan berkunjung sepanjang 72 jam akan berlangsung nantilah. Dan menyasarkan juga urus niaga yang akan transaksi yang akan berlaku selama 72 jam ni, saya akan target dalam 300 juta yang akan berlaku nanti. Wow. Itu dia. Nampak tu. Wow. Kita dah buat dah sebelum ni, dah dapat target KPI kita, SOP kita. InsyaAllah tahun ni akan lebih lagi. Saya yakin Star Vendors antara event yang dinanti-nantikan sepanjang tahun oleh para pengunjungnya. Dengar khabar memang ada pengunjung tetap pun tiap tahun. Orang kata fikir nak beli baju raya je, tak apalah, tak payah shopping, tak payah kepada, kita tunggu je Star Vendor nak shopping puas-puas. Okey, dan berbaki masih ada. Kak Ifah, mungkin sekali lagi kita boleh umumkan tarikh, lokasinya di mana untuk dan kenapa mereka ni perlu datang. Jangan lepaskan peluang untuk kesekian kalinya. Okey, buat semua yang sedang menonton saya ni, okey, jangan lupa datang bershopping raya. Tinggal 1 hari je lagi, bermula pada 29 Mac sehingga 1 April nanti. Kita buka, kita tak tutup ya, selama 24 jam kita buat operasi kita. Kita buka selama 72 jam tanpa henti. Jadi kami menantikan kedatangan anda semua. Datanglah merebut hadiah-hadiah, tawaran-tawaran yang kami berikan kepada anda semua daripada vendor-vendor saya kepada pengunjung-pengunjung. Kan kena dapatkan wang tunai tu RM100,000 tu bukan mudah. Mana tahu dapat rezeki anda, anak isteri punya rezeki kan, dapat bershopping raya kat sana. Okay, mana tahu dapat bawa balik kereta Audi TT ke, Alza ke, motosikal ke, mana tahu rezeki dapat pula kereta raya kan. Jadi jangan lepaskan peluang ni, datang bershopping raya, simpan duit. Kalau kata bini kita nak shopping kat mall sana, jangan buang masa kat sana. Datang aja dekat KL Convention Center. Kita bermula buka pintu besar kita tu tepat pukul 8 malam dan kita akan tutup pada 1 April 12.30 hari. Tu dia, dengar tu. Jangan tak datang. Jangan kata apa, dapat baju raya, mana tahu terpijak rezeki bertuah, duit pun dapat. Okey, saya tahu anda juga kena datang juga, Nurul. Sebab saya tahu sebab Nurul tak shopping lagi sebenarnya. Dia datang dengan saya. Baik, terima kasih Kak Ifah Raizah atas perkongsian ini. Kita harapkan supaya Star Vendor terus mendunia, memberikan harapan baru kepada mereka, peniaga dan usahawan. Dalam masa sama juga kualiti itu terus dipertekadkan. Terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan 4 hari. Tak lama tau 4 hari. Nampak 4 hari tu macam lama. Tidak 4 hari tu tak lama sebenarnya. Jadi anda jangan lepaskan peluang. Tak payah fikir-fikir nak pergi waktu bila. 24 jam akan dibuka. Dan simpan duit anda. Jangan ke mana-mana. Hanya ke Star Vendor. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Nomor 1 negara. Star Vendor. Jom bershopping raya di Star Vendor KLCC Mega Raya Fest 2024 ni.
Okey, baik, ini satu topik yang saya kira memang peminat sukan tanah air negara sedang memberikan tumpuan. Apatah lagi baru-baru ini sahaja kita sedikit kecewalah sekejap kan berkaitan tentang bagaimana perlawanan di antara Malaysia bertemu dengan Oman. Ditambah lagi dengan kualiti padang yang sedang hangat diperkatakan. Saya terpaksa juga mengatakan perkara ini kerana sebagai peminat sukan, ini merupakan perkara-perkara yang dilihat sebagai seolah perkara sampingan, tetapi tidak, ia akan membantu juga kepada mutu permainan dan juga prestasi pemain sebenarnya. Betul, dan dengar juga kata-kata dah mula berkokok-kokok di luar sana apabila menyatakan Malaysia ni hebat sekadar tuan rumah saja, tetapi kualiti para atletnya dah semakin merundung. Sejauh manakah kebenarannya, dan ini yang kita nak kupaskan pada hari ini. Kita nak ambil daripada sudut yang positif belaka ya. Dan pastinya bersama kita adalah Encik Afizal Abu Osman, merupakan pengarah pusat sukan daripada Universiti Melaya. Assalamualaikum Encik Afizal. Terima kasih meluangkan masa bersama kami. Terima kasih jemput. Okay, saya nak mulakan dahulu perbincangan ini dengan apa yang sedang berlaku ketika ini, khususnya berlibatkan tentang fasiliti. Ini bukan kali pertama. Setiap kali Malaysia menjadi tuan rumah dalam apa-apa perlawanan besar ataupun sebagai tuan rumah satu kejohanan, kita tidak lari daripada hambat dengan isu fasiliti. Betul. Dan isu ini diulang-ulang seolah-olah tidak ada perubahan walaupun mereka yang diberikan tanggungjawab itu berubah-ubah. Ya, betul. Perkara ini bagaimana harus untuk kita santuni sebenarnya? Okey, Assalamualaikum. Sebenarnya isu facilities ni sebenarnya kalau kita menganjurkan kejohanan-kejohanan peringkat antarabangsa, ini adalah imej negara. Jadi bila bercakap tentang imej negara tu, kalau kita tengok contoh apa yang berlaku di Stadium Nasional Bukit Jalil tu, saya rasa kita dah banyak menerima imej-imej ataupun kata-kata yang negatif lah tentang stadium kita, yang mana kalau kita tengok dibandingkan Stadium Raja Manggala dan juga Stadium Nasional Singapura ataupun stadium di Indonesia, di Jakarta. Jadi perbezaannya sangat ketara dengan apa yang berlaku semasa Malaysia melawan Oman. Jadi saya rasa yang tu kita kena betul-betul titik beratkan sebelum kita menganjurkan apa-apa kejohanan di peringkat antarabangsa, kerana imej negara ni juga dia mencerminkan juga macam mana kita membudayakan sukan tu tersebut. Jadi kalau budaya tu kita tidak bawa daripada awal, so maksudnya dia akan berterusan sama saja sehingga ke bila-bila. Jadi saya rasa berkaitan dengan facilities ni bukan saja kita kena tekankan daripada peringkat awal, mungkin di sekolah, di universiti dan juga di peringkat kebangsaan, tetapi maksudnya kita kena titik beratkan selain daripada perkara-perkara yang lain, penyediaan atlet, pengurusan sukan, kejurulatihan sukan, tetapi fasiliti sukan ni adalah satu perkara yang paling utama lah yang kita kena titik beratkan selepas ni. Itu yang kita sering kali terlepas pandang. Betul. Dan Cik Afizal, kita nak cakap juga untuk topik hari ini, jangan hanya hebat sekadar tuan rumah, tetapi apa yang menyebabkan atlet-atlet Malaysia ni dilihat lesu apabila bermain di peringkat antarabangsa, tetapi apabila bermain di tempatan sendiri, kita umpama desas-desus mengatakan umpama jago kampung, bagaimana? Okey, ini pun satu faktor yang saya rasa daripada dulu kita hadapi masalah yang sama lah. Dan perkara begini sebenarnya bukan saja di peringkat Majlis Sukan Negara, MOM ataupun ISN saja. So perkara ni mesti dititik beratkan oleh persatuan-persatuan sukan kebangsaan. Dan saya rasa di bawah persatuan-persatuan sukan kebangsaan ni ada persatuan-persatuan negeri yang mana program-program pembangunan ni datang daripada situ. Jadi faktor psikologi, mental strength, yang ni yang patut diutamakan di peringkat bawahan, di peringkat pembangunan, supaya apabila dia dah mewakili Malaysia dan dia menyertai kejohanan-kejohanan di peringkat antarabangsa, maksudnya mental strength dia dah cukup untuk dia menangani apa-apa saja
opponent di peringkat antarabangsa, high level competition. So sukan berprestasi tinggi ni yang tu kena diutamakan. Okey, sukan berprestasi tinggi ni, kalau kita lihat bagaimana situasi di dalam industri ini sekarang ini, khususnya bagi sukan-sukan yang selalu kita dominasi, badminton, terjun, betul, dan berbasikal track, dalam track. Ini merupakan sukan-sukan yang seringkali dilihat sebagai sukan utama negara. Walau bagaimanapun, semenjak 3 ke 4 tahun kebelakangan ini, barisan pelapis baru dilihat tidak sejajar dengan prestasi atlet senior, dan kita sangat-sangat hanya bergantung kepada atlet senior saja. Soal pengkadiran atlet baru, pelapis baru, pembangunan kita lakukan setiasa setiap tahun. Tetapi di manakah kesilapan kita, adakah kesilapan kita, kekurangan kita itu dalam konteks trainingnya, kos yang kita lakukan, ini tidak selari dengan keperluan semasa atau bagaimana? Okey, saya lihat macam ni, kita nak cakap kata program pembangunan ni cukup, saya rasa masih lagi belum cukup. Kita tak strengthenkan program pembangunan tu di peringkat akaumbi. Sebenarnya kita tengok mungkin program pembangunan tu ada dekat universiti. Tapi universiti ni kita hanya ada 8 buah universiti saja yang ada pengajian sains sukan, yang atlet-atlet dia boleh masuk yang mana dah ada nama. Tapi dari segi akaumbi ni maksudnya datang daripada sekolah. Sebab sekolah kita, kalau kita nak bandingkan dengan Thailand, dia pendidikan jasmani yang berlaku di sekolah 5 kali seminggu, maksudnya 5 hari berturut-turut. Tapi kita mungkin 2 kali aja dalam seminggu. Itu pun masa yang cukup singkat. Tapi bila nak dekat exam, so program tersebut ditamatkan supaya memberi peluang kepada akademik untuk belajar. Tapi bukan maksudnya kita kena tinggalkan belajar. Tapi sukan ni kita kena bermula daripada sekolah. Kalau kita kurang program pembangunan di sekolah akaumbi, maksudnya yang lain-lain ni dia tak akan selari, dia tak ikut bersama sehingga ke prestasi tinggi. So apa yang berlaku sekarang macam terjun, habis Pandalela, habis. Tapi squash habis, Nicole habis. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita nampak dah ada beberapa orang pelapis, beberapa orang atlet yang telah mendapat ranking, world ranking. Tapi macam badminton habis Lee Chong Wei, maksudnya habis. Yang ada pun Lee Zizia mungkin dia tidak konsisten. Tapi itu ada kaitan juga dengan mental strength. Jadi maksudnya sains sukan tu sangat penting daripada peringkat awal sehingga dia menjadi atlet profesional. Maksudnya dia kena berterusan. Okey, baik, satu perkara penting juga kita harus lihat bagaimana kita nak dapat emas pertama Olimpik. Kita sudah ada program podium, bukan satu program baru, beberapa tahun sudah kita lakukan, tetapi kita masih lagi tidak ke arah itu, sedangkan negara jiran sudah pun bergerak ke arah itu. Berbaki masa lagi berapa tahun untuk kita bergerak ke sukan Olimpik ini? Bagaimana pandangan daripada Cik sendiri harus untuk dipertingkatkan ataupun dicari sisi berbeza yang mempertingkatkan program podium kita sekaligus boleh merangsang semula atlet-atlet kita ini setidak-tidaknya kita nampak ada peluang cerah untuk sukan Olimpik untuk emas pertama ini. Okey, itu saya tengok program podium yang dibuat oleh KBS di bawah ISN dan juga MSN. Saya rasa satu yang cukup bagus, tetapi mungkin jumlah atlet yang ada tu mungkin masih lagi kurang. Keutamaan diberikan kepada atlet-atlet yang betul-betul untuk mendatangkan pingat. Tetapi kita kena lihat sukan apa yang kita perlu target. Sukan yang kita perlu target Olimpik, sukan Asia, sukan Commonwealth, sukan C dan mungkin juga kejohanan-kejohanan dunia mengikut jenis sukan. So itu yang kita perlu target. Kalau kita tidak target yang tu, jadi maksudnya hala tuju dia tidak sampai. Jadi program podium ni mestilah menetapkan supaya ada juga atlet-atlet pelapis berada dalam situ supaya kita boleh target sukan Olimpik 2028. Kita jangan tumpukan kepada yang sekarang ni Olimpik 2024, tapi 2028 mungkin selepas tu 2032. So kita kena target yang tu. Kalau kita target dalam jangka masa yang pendek, so kita tak akan dapat, dan dia juga memberi tekanan juga kepada atlet tersebut.
So at least ruang dan juga masa yang panjang perlu diberikan kepada semua atlet. Ini kerana kita ni sedang berurusan dengan manusia. Ya, betul. Okey, dan itu antara sesuatu yang menarik perkongsian kita pada hari ini. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Afiza Abu Osman, merupakan pengarah pusat sukan daripada Universiti Melaya, atas perkongsian yang hebat sekadar tuan rumah. Jangan hebat sekadar tuan rumah. Dan saya yakin kita tak boleh nak menentang, kita perlu memberikan mereka satu ruang untuk mereka bangkit sebenarnya sokong dengan moral dan kerana kita yakin tempoh yang dilalui bukanlah tempoh yang sukar, sehingga mereka pun perlukan satu kebangkitan semangat yang untuk terus meluncur sehingga ke peringkat termasuk memeriahkan lagi, mewangikan, mengharumkan kembali nama negara. Kehilangan kata-kata. Baik, selepas ini bersempena dengan nuzul Quran, pastinya kita akan juga முழுவதிலும் கடந்த ஆண்டில் அரசாங்கம் மற்றும் தனியார் வேலை இடங்களில் மொத்தம் 265 குழந்தை பராமரிப்பு மையங்கள் செயல்பட்டு வருவதாக சமூக நலத்துறை பதிவாகியுள்ளது. அதில் 221 பராமரிப்பு மையங்கள் பொது சேவைத்துறை மூலம் Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam bulan Ramadan. Perkongsian sekejap daripada saya insya-Allah. Dalam bulan Ramadan dikenali sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran ataupun bulan yang mana penuh keberkatan dengan Al-Quran. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan Al-Quran. Lama dah lalu bila mana Al-Quran itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada Jibril alaihi salam. Maka bila mana Jibril alaihi salam dapat satu biji Al-Quran, maka Jibril alaihi salam menurunkan Al-Quran itu ke langit dunia. Maka lahirlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup umur 40 tahun Allah memerintahkan, wahai Jibril, turunlah ayat ini. Maka sepanjang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu telah pun dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kami melihat Nabi beribadah sangat banyak, tetapi bila mana masuk dalam bulan Ramadan, Nabi akan tambahkan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata nak meraihkan bulan Ramadan, khususnya Al-Quran. Sebab itulah kita tengok kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang mendengar Al-Quran, dan barang siapa yang belajar Al-Quran, maka kata Nabi, Allah akan turunkan sekumpulan yang belajar Al-Quran, yang mendengar Al-Quran dan yang membaca Al-Quran, kata Nabi, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan dalam hidup mereka. Sebab itulah budaya membaca Al-Quran, bertadarus ini diamalkan dalam bulan Ramadan, itu sangat baik kerana janji Nabi ketenangan kepada mereka. Kita hidup pun, kalau kita hidup banyak duit tapi Allah tak datangkan ketenangan dalam hati kita, haba mansur, sia-sia saja kehidupan kita. Sebab itulah kita boleh tengok bagaimana para ulama dulu seperti Imam Qatadah. Imam Qatadah bila mana masuk dalam bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir, Imam Qatadah akan mengkhatamkan Al-Quran setiap satu malam. Sama juga Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, itu mazhab kita. Imam Asy-Syafi'i setiap dalam bulan Ramadan dia akan mengkhatamkan sebanyak 60 kali. Itu diriwayatkan oleh anak-anak murid Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana kita boleh tengok para ulama dulu, para sahabat dulu betul-betul memanfaatkan betul dalam bulan Ramadan. Itulah yang patut kita ikut, itulah yang patut kita tadani. Wallahu alam, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kali ini kita bawakan dua individu untuk bercakap lebih lanjut lagi berkaitan tentang satu program ataupun satu penganjuran yang barangkali sememangnya meningkatkan lagi bakat kritis para pelajar kita yang boleh menyumbang kepada industri secara khususnya. Kita nak bersama dengan Puan Marzita Muhammad Tazi dan juga Puan Teknologi Salhana Sahidin Alayas Salihuddin yang merupakan Puan Marzita Timbalan Pengarah Bahagian Kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti dan juga Puan Teknologi Salhana Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Azlan Shah. Selamat datang. Selamat datang. Okey, dan saya nak tanya kepada soalan kepada Puan Marzita pastinya mengenai kejohanan Federation of International Robot Soccer Association iaitu FIRA ya. Dan kali ini mungkin Puan boleh kongsikan sedikit pengenalan mengenai FIRA Malaysia Cup secara umumnya kepada penonton. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Nuzul Quran. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya Marzita mewakili Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Terima kasih atas soalan yang diutarakan. Pertama sekali FIRA ataupun nama panjangnya adalah Federation of International Robot Soccer Association. Singkatannya FIRA merupakan satu inisiatif di peringkat kebangsaan untuk kita memperkenalkan bidang kita panggil sebagai autonomous robot kepada para pelajar kita melalui pertandingan robot soccer. Jadi autonomous robot ni kita boleh kenali dengan satu definisi yang dinyatakan sebagai intelligent machine, yang mana robot ini boleh beroperasi tanpa kawalan daripada manusia mahupun alat kawalan jauh. Okey, kalau boleh saya kongsikan sedikit latar belakang berkaitan dengan FIRA. FIRA ni secara umumnya dicetuskan oleh Profesor Jong Hwa Kim yang berasal daripada Korea sekitar tahun 1996. Jadi tahun selepas itu pada 1997 maka terbentuklah FIRA ini. Jadi kalau kita lihat daripada 1997 Malaysia menyertai FIRA di peringkat kebangsaan itu Malaysia kira-kira 17 tahun, 10 tahun selepas daripada penubuhan FIRA di peringkat antarabangsa. Okey, jadi semenjak daripada tahun 1997 kalau kita lihat evolusi atau perkembangan FIRA ni, utamanya ialah di peringkat antarabangsa tu kita nak memupuk minat pelajar khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Ya, seperti mana yang kita tahu di Malaysia sendiri kita menitik berat tentang STEM itu sendiri, sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Jadi dengan adanya pertandingan FIRA di peringkat kebangsaan ini, kita dapat mengumpulkan menyatu padukan kelompok penyelidik dan juga pelajar. Kita akan dedahkan kepada mereka ni berkaitan dengan latar belakang sains teknologi. Antaranya adalah berkaitan dengan robotik, sensor fusion, intelligent control, communication dan pelbagai lagi. Okey, secara umumnya FIRA ini dianggotai sehingga tahun 2023 dianggotai oleh 55 buah negara di seluruh dunia termasuk Malaysia. Dan alhamdulillah di peringkat kebangsaan khususnya Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti adalah badan tunggal yang menganjurkan kejohanan FIRA iaitu di peringkat kebangsaan itu Malaysia Cup semenjak daripada tahun 2027. Okey, penganjuran sudah begitu lama sebenarnya di Malaysia ini dan tentunya untuk kali ini lebih kurang kali ke-17. Mungkin saya nak tanya kepada Puan Teknologi Salhana, perincian program untuk yang akan dijalankan bagi penganjuran kali ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, penganjuran kali ini POLICC JPPKK telah memilih Politeknik Sultan Azlan Shah sebagai tuan rumah. Jadi kejohanan 17 FIRA ni akan berlangsung dari 21 hari bulan April sehingga 26 hari bulan April. Bulan Syawal lah. Dan juga akan melibatkan 9 kategori. Dan 9 kategori ni antaranya ialah Hero Cup, Robosort, Androsort, MyBot dan ada 9 lagi lah. Jadi pertandingan ni akan berlangsung selama seminggu tu untuk mencari juara lah. So mencari juara untuk mewakili Malaysia dan kita target untuk pergi ke São Luís, Maranhão, Brazil pada bulan Ogos nanti. InsyaAllah.
Dan kepada Pemazita pula berpoti நடந்த வேண்டும் என்ற sebelum ini mengenai TVET for all dan kita nak tahu juga adakah kejohanan seumpama ini dapat memberikan pendedahan kepada para pelajar mengenai TVET itu sendiri. Ya, sudah tentunya. Saya ambil contoh, kita ada satu kategori seperti yang Puan Sahana sebutkan tadi, iaitu saya ambil contoh satu kategori iaitu MyBot. MyBot ini adalah Bridging of Technology. Kategori ini menarik kerana kita mempelawa pelajar-pelajar daripada sekolah menengah untuk menyertai kategori ini. Okey, apa yang istimewanya kategori ini ialah para pelajar kita, iaitu pelajar politeknik dan college community, akan bertindak ataupun berberanan sebagai mentor. Jadi di situ akan ada transfer knowledge, iaitu pelajar-pelajar kita akan membimbing ataupun kita kata facilitate para pelajar ni untuk bertanding dalam kategori MyBot. Jadi pelajar-pelajar daripada sekolah ni kita terbuka daripada pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 4 dan tingkatan 6 ya. Di seluruh sekolah seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi politeknik tersebut akan bekerjasama dengan sekolah yang mana kerjasama ini kita kata satu kerjasama yang pintar. Ya, dia bukan sahaja kerjasama yang mana pelajar kita ni mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan robotik. Jadi mereka akan bertindak sebagai kita kata mentor ataupun jurulatih. Jadi secara tak langsung sebenarnya pendedahan kepada pelajar dan khususnya kepada komuniti dan masyarakat itu berlaku. Jadi masyarakat kita akan mengetahui bukan sahaja ilmu-ilmu dalam robotik ni, tapi mereka juga telah diberi pendedahan berkaitan dengan apa yang kita akan tawarkan apabila mereka menyambung pengajian di politeknik ataupun di college community ni. Kerana di politeknik dan college community 80% programnya adalah daripada bidang kejuruteraan. Ya, terdiri daripada kejuruteraan elektrik, kejuruteraan awam dan juga mekanikal. Jadi dengan usaha tersebut sebenarnya selari dengan keperluan semasa, kita nak lebih ramai pelajar kita menyambung pengajian khususnya dalam bidang TVET. Inilah dikatakan TVET for all. Ya, kolaborasi itu bergerak. Dan tentunya juga selain daripada salah satu kategori yang disebut oleh Puan Zita tadi, Puan, disebut juga ada beberapa kategori lain. Mungkin boleh terangkan kepada kita, dan untuk hari kejadian adakah ianya dibuka kepada orang ramai untuk melihat sendiri bagaimana pertandingan itu dianjurkan dan kebijaksanaan anak-anak kita ni dalam menghasilkan robot seperti ini? Okey, saya jawab dulu yang terbuka ke tidak. Okey, dah tentunya kita buka kepada semua. Kita kata semua komuniti, pelajar sekolah dan di samping itu kita memang dah buat jemputan khas kepada ILKA, IPTS, sekolah-sekolah sekitar dan seluruh Malaysia dan juga Institut Latihan Kemahiran Awam. Tapi kita masih terbuka. Dia macam seminggu tu kita consider as open day lah. Oh yes, open day. Boleh datang bila-bila sebab kita ada guided tour untuk pelajar sekolah dan kita alu-alukan sangatlah kepada, macam Puan Mazita bagi tahu tadi, kita alu-alukan sangat kepada calon-calon SPM 2023 yang sedang masih lagi dalam proses memilih program-program dalam UPU. Okey, soalan kedua tadi perincian. Okey, kategori. Saya sebelum saya cerita yang depan saya ni, saya cerita tentang RoboSort dulu. Okey, kalau kita tengok SOT tu ialah soccer tournament. So untuk RoboSort ni dia main bola, main bola, dia ada 3 robot lawan dengan 3 lagi untuk pasukan lawan. Yang satu akan jadi penjaga gol. So dia punya proses tu dia akan proses image, dia akan detect image dulu, proses image dan lepas tu dia akan navigate untuk hantar bola ke penjaga gol lah. Okey, ini sebenarnya Eurocop ini telah mewakili Malaysia pada tahun lepas ke Jerman dan telah membawa pingat lah 1 emas, 1 perak dan 1 gangsa, alhamdulillah. Okey, yang ini ialah Eurocop tadi, humanoid robot. So humanoid robot ni kalau kita tengok dia macam ala-ala manusia lah, ada kaki, ada tangan semua kan. So dia punya kategori dia ialah kategori archery dan juga apa-apa yang manusia ni lah, yang macam weightlifting, long jump, benda-benda macam perkara itulah. Nah, itulah bidang dia. Okey. Dan kali ini Fira Malaysia Cup 2024 yang bakal berlangsung tak lama lagi, mungkin Puan Mazita boleh kongsikan bilakah lokasinya dan di manakah pertandingan akan berlangsung. Dan selepas ini pula, selepas Fira Malaysia, ke mana pula hala tujunya?
Baik. Untuk kejohanan edisi yang ke-17 pada tahun ini merupakan edisi yang ke-17 akan dianjurkan di Politeknik Sultan Azlan Shah Kisas yang bertempat di Berang, Perak. Kejohanan akan bermula pada 21 hingga 26 April. Walaubagaimanapun 21 tu adalah hari pendaftaran. Jadi kejohanannya akan bermula pada 22 dan kita jangkakan perasmian pembukaan pada 21 tersebut. Dan pertandingan akan bermula 21 April sehingga majlis perasmian penutup jangkaan pada 26 April di Dewan Mualim Politeknik Sultan Azlan Shah Berang, Perak. Okey, tentu saja mereka daripada di sekitar itu, masyarakat setempat saya kira boleh masuk datang bersama-sama untuk menyaksikan. Dan tentunya juga untuk kali ini ada harapan baru yang diinginkan supaya kualiti mereka menjadi pemenang itu apabila dibawa ke peringkat antarabangsa, kita memang boleh menyaingi dan membawa lagi banyak pingat dibawa pulang. Untuk kali ini harapan yang diinginkan oleh Politeknik sendiri, termasuk juga penganjurnya, tuan rumahnya, bagaimana? Kita mulakan dulu dengan Puan. Baik, seperti pencapaian yang kita capai pada tahun lepas, tahun lepas kita membawa delegasi kita yang terdiri daripada pelajar dan juga pembimbing, iaitu pensyarah. Tahun lepas kita kita bertanding di peringkat antarabangsa iaitu di Germany. Dan alhamdulillah kita berjaya menggondol 9 pingat, iaitu 3 emas, 3 perak dan 3 gangsa. Jadi harapannya sama, malah lebih lagi pada tahun ini. Kerana lokasinya lebih jauh. Kalau tahun lepas Jerman, tahun ni kita insya-Allah kita akan bawakan pelajar kita ke Brazil seperti yang Puan Salhana maklumkan tadi. Dan kita akan cuba sedaya upaya untuk sekurang-kurangnya mengekalkan pungutan pingat ataupun lebih daripada yang kita capai pada tahun lepas. Itu harapan. Sasaran tu agak-agak berapa tu Puan? Tak kurang daripada 9 pingat, insya-Allah. InsyaAllah. Itu tanggungjawab kepada tuan rumah juga untuk memastikan supaya penganjuran itu berjalan dengan baik dan lancar. Tuan rumah sendiri, untuk penganjuran kali ini, apakah harapan pastinya nak meletakkan bahawasanya sebagai tuan rumah the high benchmark untuk selepas ini pula untuk sebagai siapa yang akan menjadi penganjurnya? Okey, harapan saya sendiri semoga FIRA 17 ni mendapat sambutan luar biasa dan memang kita jemput semualah untuk datang dan kebetulan bulan Syawal. Dan juga harapan tersorok saya ialah semoga Politeknik Sultan Azlan Shah dapat mewakili Malaysia lagi sekali lah pada tahun ini. Selaku penganjur juga jadi sebagai salah sebuah universiti ataupun politeknik yang dibawa ke peringkat antarabangsa. Betul. Pasti akan menekalkan. Kiranya politeknik ni salah satu yang digeruni lah nanti ni. Betul. Itu pastinya. Kita akan membawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Itu yang penting. Semoga terus mengharumkan nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Puan Marzita Muhammad Tazi dan juga teknologi Salhana Syahidin atas kongsian hari ini. Begitu menarik sekali, iaitu mengenai kali ke-17 penganjuran FIRA Malaysia Cup 2024 dan semoga baju jaya, didoakan dan semoga memperoleh kejayaan untuk bertanding ke peringkat antarabangsa dan membawa pulang lebih banyak lagi pingat. Betul. Dan tentunya juga di hari cuti umum ini saya mewawarkan dan juga menasihat kita bersama-samalah untuk meneladani dan juga memahami lebih lanjut tentang Al-Quran itu sendiri. Kita fahami maksudnya agar kita menjadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat pribadi yang paling istimewa untuk kita semua. Saya Nasha Salim. Saya Nadia Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Sampai tinggal. Bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.